Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Pada yang berbagi Datuk dan juga kepada semua audiens dan penonton untuk Sembang Santai Alumni Siri 1 kita pada hari ini. Pertama-tamanya saya mengucapkan selamat datang pada yang berbagi Datuk dan juga semua penonton untuk sama-sama kita menonton rancangan Sembang Santai Alumni episod kita yang pertama pada hari ini. Jadi bersama dengan saya, Eli Faris, NYDP MPP UiTM Shah Alam merangkap host anda pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita akan menceritakan apa sebenarnya program Sembang Santai Alumni kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, Sembang Santai Alumni kita pada hari ini adalah sebuah program di bawah anjuran MPP UiTM Shah Alam, di bawah Jabatan Perhubungan dan Antarabangsaan, bawah Exco Alumni dan Kampus, yang mana kita akan mengumpulkan para alumni yang telah berjaya dan telah pun menempah nama di dalam industri, dan untuk mereka berkongsilah kejayaan mereka bersama kita dan juga para mahasiswa yang akan menonton live ini. Jadi Sembang Santai Alumni kita tu pada hari ini dan akan datang kita akan ada 12 episod, dan pada akhir episod kita nanti di episod 12 tu kita akan buat secara siaran langsung dekat UiTM Shah Alam, dan jemputan kita rahsiakan sebab kita akan bagi tahu nanti bila dah dekat dengan episod 12 tersebut. Jadinya untuk sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita boleh kenal dengan tokoh yang kita datangkan khas untuk sesi pertama kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad K. Ibrahim. Jadi sihat Datuk? Alhamdulillah. So untuk pengetahuan semua, Datuk Muhammad K. Ibrahim ini merupakan pengarah eksekutif ZK Group, betul? Bersama dengan Datuk Izhar Ibrahim. Seterusnya, Datuk K ini juga merupakan ahli lembaga pengarah tabung pendidikan 1 bilion untuk UiTM di bawah inisiatif Persekutuan Alumni UiTM, betul? So seterusnya, Datuk K ini juga dikenali sebagai prominent alumni, iaitu yang bermaksud alumni yang berjaya di Board of Alumni UiTM. Nampak awkward sikit tapi tak apa, biasalah awal-awal kan. So seterusnya Datuk K juga merupakan pengerusi Yayasan ZK Group. Yes. Yang mungkin untuk seterusnya kita boleh serahkan kepada Datuk lah untuk memperkenalkan diri. So Datuk silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, tinggi sangat you lambung I tu. Pada I nak jawab nanti. Okay, actually I graduated di dalam diploma perakaunan tahun 1979. Lepas tu I bekerja di multinational company, dan after 10 years of working, I buka perniagaan sendiri. So I think I adalah among the few people dalam alumni UiTM yang berani mencubakan diri dalam perniagaan. Kebanyakan alumni UiTM mereka bekerja dan menjadi orang korporat atau bekerja dengan syarikat swasta. Okay. Basically, I'm in the business for the last 30 years I think, yeah. So di dalam berbagai bidang lah. Ya, kita ada construction, kita ada property development, kita ada financial services, kita ada education, kita ada security, kita ada hospitality, dan ada few more yang minority shareholders lah. Tapi my flagship is ZK ya. And now in terms of consumer punya produk, kita promoting tamu lah sebagai satu produk kita. Kiranya tamu ni adalah salah satu produk kebanggaan daripada ZK lah. Yes, tamu ni actually basically bila kita nak buat hotel ni, kita fikir apa satu nama yang mudah. Dan dalam kita berbincang bersama-sama dengan my senior management, kita rasa tamu is something that is very interesting. Sebab tamu tu kalau kita masukkan guest, dan kalau orang di Sabah, Sarawak, if I'm not mistaken, tamu tu dia katakan tempat pengumpulan, macam pasar tamu. Tak, pasar tamu. Kan pasar tamu tempat pengumpulan manusia, masyarakat. Yeah? So it's tamu. So hotel ni untuk tempat orang berkumpul dan sebagai guest. Dan yang paling penting, dia senang, dia 2 vowel saja, tamu. Jadi kalau kita pergi international pun, kita boleh
Orang boleh sebut, orang Afrika ke, orang India ke, orang daripada China ke, nak sebut tamu tu, it's a very simple name. Senang untuk disebut. Senang untuk disebut. Jadi in terms of marketing senang lah kita. Basically itulah my initial my introduction to you. Faham? Terima kasih bagi Datuk atas pengenalan kenaan siapa Datuk yang sebenar dan apa kejayaan dan bisnes yang telah Datuk buat pada masa hari ini. So untuk seterusnya, okey, jadi kita pun dah dengarkan sedikit sebanyak daripada yang bagi Datuk K sebentar tadi berkenaan dengan siapa diri beliau dan apa kejayaan beliau sepanjang beliau menceburi bidang perniagaan ini. Jadi tanpa membuang masa, apa kata kita teruskan kepada soalan-soalan yang kita boleh tanyakan, ajukan kepada bagi Datuk sebagai orang kata sesi perkongsian santai-santai pada waktu petang ini. Jadi yang pertama Datuk, mungkin sebagai seorang alumni account, pelajar perakaunan dulu kan, zaman tahun 79, 76 sampai 79. Mungkin Datuk boleh ceritakan dulu macam mana zaman Datuk dulu masa belajar di ITM. Okay. Jadi first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada UiTM kerana memberi peluang pada saya. Frankly, saya ni bukanlah pelajar yang top student ke, pelajar yang pandai. Kira kalau masa tu MCE kita panggil, bukan SPM. Saya ni borderline ni. So dalam borderline ni nak masuk, dapatlah form 6 tapi rasa form 6 ni memang tak boleh lepas lagi. So alhamdulillah dapat peluang belajar di ITM. So itu peluang yang saya dapat, yang saya hargai sampai sekarang. Kalau saya rasa kalau saya tak masuk ITM tu, tak tahu dia jadi mafia kan. Dekat Kuala Lumpur ni, saya anak kaum baru ni lagi dahsyat lah. Okay. Jadi that's the first important. Jadi masa saya belajar di ITM, masa saya kata saya not top student, saya ni basically average student. So I never excellent in my studies. Dan saya masa tu kami di ITM perlu kami duduk di rumah teres Langkit Wah, you know, and we got to walk up the way to the main campus lah. Dekat session 7 tu lah. Session 7 Session 2 kan? Session 2. Jalan Kek Wah, datang rumah teres tu jalan. Oh, dekat area Intekma tu. No, bawah lagi. Bawah lagi. Jauh lagi. Memang jauh jalan. Tetapi macam I kata lah, itu peluang I all dapat and I grab the opportunity. Sebab I rasa selepas I tak perform well dalam peperiksaan SPM atau MCE tu, I kata I got to make a living. Kalau tidak, habis lah. I got to take whatever opportunity yang ada, I can make sure that I do it well. Tapi macam I kata, I'm not a good student. So kawan-kawan I memang excellent. Kan? So masa I di sana, nobody notice me lah. Because kita orang biasa. Sebab situ ramai student dekat berapa? 300 orang. 300 orang. Masa satu batch dengan Datuk masa tu lah. Lebih lah rasa. Ramai lah, memang ramai. Kita kelas memang 6 ke 7 kelas. So ramai, dan satu kelas lah 40-50 orang. Dan masa tu masih lecturer tu dari luar negara. Dari Filipino ada, dari India ada, dari Malaysia, orang Malaysia tu sikit. Masa tu kelas dekat ni Menara Saas. Menara UiTM lah. Menara apa? Panggil? Menara Saas. Saas lah. Sekarang dulu kita panggil menara apa? Menara tak ingat lah. Kan? So we are there. So bantu to me, bila I kat situ, I take opportunity. I punya target, I must graduate within the right time. That means within 3 years. Mesti graduate. Mesti graduate on time. Tak pun nak I kat tanah ada EOT extension 6 bulan lah. That was my idea. I kata score is never in my picture, in my dream. So I be my tahu. So bila I dah habis, I graduate, I kata okay, now is my working life. I make sure. Tapi one thing, I'm a workaholic when I start work. I kalau kerja sampai pukul 2 pagi, 3 pagi tu, is to me is a no. I can work. So I kerja dengan, and I pilih I kerja with multinational company. I tak nak kerja dengan local company. I kata if I want to get the necessary experience, the necessary knowledge, working knowledge, I must go to international firm. Because that time international firm is very highly demand, highly respected. Dia ada pro system. Maksud tu I kerja dengan international organisation sampai
after 10 years in 1992, which I mistaken, I kata, since I can work for people, macam masa tu I cakap to myself lah, I would like a donkey, you know. Memang I kerja like bull, kira. Kalau I boleh kerja sampai pukul 6 pagi, 5 pagi, I balik rumah, I ada children. And then I got one thing, my responsibility, I take care of my children. Setiap pagi I mesti nak hantar anak-anak I pergi sekolah. Macam mana I balik lambat pun, I mesti nak hantar dia. Kira kalau balik pukul 6 pagi, I balik rumah 9-5 minit, hantar anak pergi sekolah. Lepas tu pergi kerja balik. Kira tak tidur langsung, Tak ada. tak apa. That one I can take that pressure. Because I told you I'm a workaholic. Sampai one day I talk to myself. So if I can work for people like this, I should be able to work for myself. And that's where I go into the business. Kira itu adalah transisi daripada menjadi kerja makan gaji kepada bos. Yes. Masa tu I realize I must work for myself. Tu yang I berhenti kerja. Dan I kata I go into business line. Masa tu. Kiranya daripada zaman belajar Datuk dulu, Datuk memang target habis belajar saja, tak ada target apa-apa, anugerah pun tak ada. Cuma bila dah start masuk dalam pekerjaan, Datuk memang kerja keras betul-betul untuk berjaya lah orang kata. Sampailah satu hari tu Datuk jumpa idea untuk menubuhkan bisnes sendiri. So macam itu. Tapi I want to beritahu, bukan bila I belajar di UiTM diploma tu, I tak dapat nothing, no. The knowledge that I got that time helps me dalam masa I bekerja, dalam masa I berniaga. Because that knowledge, because masa situ kita belajar macam-macam. Kita belajar law, kita belajar accounting, costing, management accounting, macam-macam. And that helps me. Even human resource kita belajar masa saya belajar. Then that helps me to become a better worker and a better employer, a better boss masa I dah jadi boss. Faham. Jadi tak adalah I kata ITM tu is a waste of now. But that knowledge memang alhamdulillah. So bila I dah kerja, ni yang dulu belajar. Masa tu buka balik teks, macam ni kena buat kena rajin lah. Betul. I rajin selepas belajar, bukan sebelum masa belajar. Selepas belajar terbalik lah. Tengok balik. Student banyak orang belajar, rajin masa belajar. I tu balik. So maksudnya para audiens kita pada hari ni boleh mengambil iktibar yang mana sentiasalah aplikasikan apa yang kita belajar, manfaatkan ilmu-ilmu yang kita dapat supaya kita dapat aplikasikan dan kita dapat ajak orang lain macam mana untuk kita apa yang ilmu yang kita dapat tu kita boleh aplikasikan untuk diri kita dan masyarakat. So terima kasih Datuk untuk soalan pertama. Saya kira jawapan tersebut sangat baik dan memberi inspirasi. Lebih-lebih lagi cerita pasal workaholic, balik pukul 6 pagi, kerja balik pukul 7 pagi lepas hantar anak pergi sekolah. So seterusnya mungkin soalan yang kedua lah untuk Datuk. So memandangkan Datuk dulu merupakan pelajar perakaunan. So mungkin Datuk boleh cerita sikit suasana live campus Datuk dulu. Mungkin Datuk boleh ceritakan dulu Datuk belajar dekat ITM campus mana dan macam mana keadaan campus live ketika itu. Okay, masa time I belajar, kita I think the 3 years program tu divide into 2 semester, 1 year. Dan kita belajar satu semester 6 subjects. Dan kita full daripada pagi sampai petang, memang full macam kat sekolah. Kira 8 sampai 6 tu full. Memang sampai 6 sampai 5 aku tak ingat. Memang full. Memang kita kena kelas tu memang ada. Ya, dan jadi bila I tahu, memang I macam I cakap you tadi lah. I tahu I not a good student. I tak pandai. Dan I tahu I tak boleh masuk aktiviti banyak-banyak. I tak boleh aktif dalam banyak-banyak. Sebab I kata kalau I aktif, I will spend my time there and I don't study. Sia-sia aku dah UOT. Orang buat 3 tahun, I buat 3 tahun setengah. Diploma I ada. Itu tak boleh lah I kata. Because I got my own target. One thing, I'm a target person. Kiranya Datuk memang fokus dengan target Datuk dan yang lain-lain tu kira side lah. Sikit-sikit lah. I participatekan sikit-sikit lah. So as I say, I was never active. Tak banyak aktif kan. Kawan-kawan sikit. Sebab I tahu orang kalau belajar 3-4 jam, I kena belajar lebih sebab absorption power I kurang. So tapi sebab my target, I want to graduate within the specific time. So I tak boleh fail, I kata. So borderline je lah.
dapatlah 2 plus something, 2.5, 2, macam tu lah. Oh cukup lah tu. Tapi So, yang penting graduate on time. Graduate. Jadi tapi, so my life dekat ITM, macam I kata, I just one of the normal, ordinary student. I tak ada, not excellent, dalam persatuan tak ada, dalam sukan tak ada. I just relax, macam tu belajar. Kira macam Nobody knows my existence lah. kira macam kalau dekat zaman sekarang ni Datuk kira macam pergi kelas, kafe makan dan polis. Tu. Sebab sebab I know my weakness. I akui my weakness and I kena belajar. I belajar pun kadang tak boleh faham ke dia. Faham? I don't know, mungkin itu kelemahan I. Kekurangan yang ada pada diri I, then I tak boleh nak belajar. Sebab tu I walaupun macam ni, habis diploma tapi try my degree, first degree lah, kata bukan masa lah untuk buat degree aku. Kira memang Datuk fokus untuk kerja dulu, dah stable sikit, baru sambung balik. So jadi bila I graduate, I kerja di audit firm as an accountancy kan, audit firm namanya. I get my NSC experience, and macam I kata, I workaholic. Masa tu tak ramai orang Melayu kerja dalam audit firm. So tapi I nak that exposure. So I kerja, I work very hard. Lepas tu my friend banyak lah pergi overseas, pergi buat degree, buat masters, orang study, further studies kan. But I kata I tak boleh lah. I kata kalau aku pergi tak graduate, malu lagi balik rumah kan. So but I put a target. I must make sure I'm somebody. Kira dengan target yang Datuk ceritakan tu, kira Datuk fokus ke situ, dan memang ke situ saja target Datuk. And I at a very young age, I think my age 24, 25, I dah jadi manager of department, head of department. Dekat audit firm tu lah? Tak, I dekat one of the multinational company, subsidiary of Dekat MNC. So I become manager, head of department, accounts department. So at the age of 24, 25, managing 16 orang, 17 orang, budak I tau. I dah manage 15, 16 orang. Masa tu Datuk umur 24 ke 25 kan? Yes. Lepas tu I join another multinational company, Electrolux. I also the manager dia. Senior position. Kira Datuk dah hold senior position tu di usia yang sangat muda. Sebab they know I work hard. They give me any task. While I'm working, any task you give me, 99% done. Ketik jari saja selesai. Tak ada. I work, make sure that I go extra mile. You faham perkataan extra mile ni? Betul, maksudnya akan kerja keras ke? I akan kerja keras dan I akan make sure benda tu perfect. Benda tu akan apa yang dia nak. I tak akan buat sambil lewat habis tak. Jadi I make sure the extra mile sampai people recognize, I can boleh buat. Tapi bila tengok qualification, diploma je. Tapi I do it. That work hard tu memang I do. Kiranya audiens kita pada hari ini dapat melihat kepentingan yang pertama untuk bekerja dengan tahu kelemahan diri sendiri dan juga kekuatan diri sendiri. Seperti mana yang Datuk cerita tadi, Datuk punya kekuatan is workaholic. Jadi dia boleh kerja bila masa. Atas pressure apa pun dia boleh kerja. Yang kedua, dia tahu kelemahan dia. Datuk tahu kelemahan Datuk. So apabila kita sebagai seorang individu tahu pasal kelemahan kita, kita boleh set boundaries untuk memastikan kita tak menunjukkan kelemahan kita. Dan yang ketiga, mesti ada fokus. Sebab yang saya dengar daripada tadi, Datuk ceritakan bagaimana kita perlu fokus untuk capai apa yang kita nak. Tak perlu ikut orang lain, kita cuma perlu tahu apa yang kita nak dan kita perlu bergerak menuju ke sana. Jadi saya kira dua soalan ni saja dah memberikan saya dan saya pasti inspirasi yang sangat banyak kepada audiens kita pada hari ini. So mungkin kita akan berehat sebentar. So kita akan kembali semula bersama dengan kita punya panel kita pada hari ini, Datuk Muhammad K. Ibrahim. So kita rehat sebentar. Okey, bersama kita kembali untuk rancangan sesi Sembang Santai Alumni setelah kita berehat sebentar tadi. Jadi kita perlu sambung sesi sembang ni kerana sembang ini makin lama makin interesting. Saya makin rasa makin banyak nak tahu daripada Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kita lebih banyak ilmu pengetahuan untuk kita sama-sama dapatkan pada hari ini. Jadi saya akan teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu memandangkan Datuk seorang ahli perniagaan yang berjaya dan Datuk dulu pun mengambil jurusan perakaunan.
So mungkin Datuk boleh ceritakan tentang pekerjaan Datuk sekarang, sepenuhnya tentang perniagaan, dan mungkin Datuk boleh ceritakan juga apa yang membuatkan Datuk terfikir untuk menukar bidang daripada accountancy kepada business management. Mungkin Datuk boleh sharekan bersama kita dan audiens kita pada hari ini. Okay. Actually accountancy ni, kalau you study betul-betul, is to do managing lah. Dia dapat merangkumi how to manage business. So macam walaupun I graduate accountancy, I buat business tak lagi. Sampai sekarang I still use the skill and the knowledge in accountancy, because setiap bulan I akan dapat report financial statement. Daripada financial statement tu I kena baca dan I kena tahu financial skill. I should know the financial knowledge, financial skill to read the report. So tak lagi. Basically I tak lari. The only thing yang lari is in terms of technical. Kalau kita buat construction, ada technical people. People macam orang kata macam you as a contractor, you bukan engineer. You no need to be an engineer to become contractor. Yeah? Okay. You need to, you just employ engineers. But you need to manage the engineer. So accountancy ni banyak skill dia I yang belajar daripada masa I berumah dan masa I bekerja, is to manage people. Kalau you boleh manage, then you can manage. Mana you can manage the architect, you can manage the engineer, you can manage whoever that you come in. So dia tak lagi in terms of knowledge, accountancy knowledge dengan business, tak lagi lah I rasa. Kalau belajar pun saya rasa belajar accountant dengan business lebih kurang dia punya khusus subjek yang sama. Sebab saya pun dulu ambil business. So macam teori Maslow hierarchy, management subjek-subjek tu lebih kurang je kita. Yes. Yeah. So jadi to me okay je lah. Jadi soalannya dah lupa dah. Soalannya kenapa Datuk memilih untuk tukar bidang daripada account kepada business? Okay. Dan cerita sikit tentang Datuk. Okay, macam I kata I be frank, I diploma holder. Kalau I kerja, walaupun I kata I sampai my last is area manager at one of the finance manager, accounting manager, finance manager one of the GLC, not GLC, MSC. I jaga accounts tu kan. It's a big group. Dan bukanlah taklah big, dia medium size lah. Tapi I kata I cannot go further up. I akan ada limit. Sebab you must remember, orang edit whatever it is, orang akan look at paper qualification. So I know macam mana pun I akan ada, I will be at certain level. I cannot go, because I cannot be the best. Akan tersangkut lah. Yes, sebab that's the word lah. Sebab I ada the level tu, So I kata, as I say, I must go out. If I want to become a better person, I want to be somebody, I must go out and do business. Because business, dia apa kita kata, free for everybody. You can be a graduate or you can be a non-graduate. Apa bidang pun, if you know how to do business, you can do business. Macam I kata tadi, because I'm a alcoholic, I know I can work very hard for myself. Itu yang I masuk. So, to me, I go to business because I want to become a better person. Kalau itu, I kata I akan sangkut at that level lah. Middle management. Kalau naik atas pun sikit lah. Sebab diploma. Okay. Bukan I nak rendahkan diploma, tapi memang that is a fact. Kalau you tak ada academic qualification, you tak boleh naik dalam pekerjaan korporat. Dalam pekerjaan you nak dia, kalau you kata you nak apply CEO, diploma holder. Macam mana nak jadi diploma holder? Dia mesti ambil master degree. You ada master. So benda tu kita tahu. Macam I kata tu, I know my weakness. So I kena go up. Macam I kata tadi, I must make sure I'm a better person. So that's why I go into the business line. Mungkin ni satu soalan cepu mas lah saya boleh tanya kepada Datuk. Mungkin Datuk boleh ceritakan, since perniagaan ni dia ada ups and downs dia. Mungkin Datuk boleh ceritakan juga ups and downs perniagaan Datuk sepanjang Datuk uruskan perniagaan ni sepanjang 30 tahun. Okay. Actually, in business or in anything, there's always problem. Tak ada satu masa ada seseorang tu tidak menghadapi masalah. But how you manage the problem, that's the most important thing. Problem is there. So, how big the problem is, then how skillful you managing it. So, kita banyak problem.
when I started awal kita sampailah. Memang bermacam-macam problem kita ada. Tapi setiap kali problem kita kena hadapi dan kita manage. Kita cannot run away from the problem. So jadi benda-benda ni kita kena ada. Dan I cakap, I pegang prinsip Islamic prinsip. I'm a quite conservative Muslim. Okay. Dan I tahu kita belajar agama, belajar sikit-sikit agama yang kita belajar tu, we got to follow the Islamic principle. Bila kita ikut apa-apa yang diajar dalam Quran, dalam hadis, insya-Allah Allah akan bantu. Allah akan tunjuk jalan pada kita. So bila Allah tunjuk jalan, dia solvekan problem. Kita sendiri, kita tak boleh solve problem tu. Kita harapkan dia untuk solve the problem. Kan? So macam I cakap, I kata problem banyak. Dah kena kontrak kena tamat, bangunan terbakar, macam-macam ada. COVID yang baru-baru ni. Betul, COVID. 1997 financial crisis, I ada. I survive. Lepas tu 1997, lepas 2007, 2008. Itu apa ni, prime apa ni kan, dekat US punya. US punya ada I pun kena ni, I will survive. Lepas tu COVID. So macam-macam problem, but we manage the problem, we understand the problem, and we, saya kata, nak solvekan benda ni, nak bantu kita, Allah saja boleh bantu kita. Allah je yang boleh bantu kita sendiri tak mampu nak bantu, nak buat sendiri. Jadi kalau kita nak jadi businessman, kita jangan lagi daripada landas-landas silap. So macam I ada selalu yang I cakap pada sesiapa yang minta advice daripada I, as a Muslim, I berpegang pada 4 prinsip. Dalam Quran, dia kata, first thing, you must work very hard. Kalau masa Nabi Allah Su'ib nak ambil Nabi Musa sebagai pekerja dia, kalau you akan baca surah Qasas, dia tengok akhir Nabi Su'ib kata, orang tu mesti kuat kerja, you call it. I got that, insyaAllah. Then, dia mesti amanah. Trust. That means, orang dalam market, kalau sebut nama si Anu bin Anu, oh dia ni, he's a trusted me. That is very important. Kita boleh percaya dia ni memang okey. Kalau kita tak amanah, then a lot of problem. Betul. Orang tak nak dekat dengan kita. Orang tak nak berniaga dengan kita. Orang tak nak, dia akan set condition yang menyusahkan kita. Tapi kalau orang tu, oh no, that company okey, kita senang nak bekerja dengan company. So you must be hardworking. Hardworking ni you mesti professional, mana you pandai lah. Kuat tu maknanya perkataan dalam Quran dia guna perkataan kuat. Qawi itu kuat. Kuat dari semua segi. Maknanya kalau you kuat dari pemikiran, positif, you melawan, lepas tu amanah. Nombor 3, you mesti bertakwa. Kalau you bertakwa, you kena give yourself to Allah. You kena bersujud pada Allah dan minta pertolongan daripada dia. You minta, dan kalau you ada masalah, you minta dengan dia. Kerana dia tempat minta. Akhirnya last, you mesti bertawakal. You dah buat benda ni, you bertawakal. Kalau dia bagi, dia selesaikan, salah. Kalau dia tak selesai tu, ada lebih baik yang dia akan bagi kepada kita. So ada sesuatu memang tak selesai, tapi kita kita nampak, there's something better. So macam ada orang kata, ada pelangi selepas hujan. Yes. Ada hikmah di sebalik sesuatu. So kalau as a businessman, you ada benda-benda ni, insyaAllah. Tapi memanglah orang kata saying is easy. Tapi you kena buat. Mana you kena, kalau you bertakwa tu, you kena make sure takwa betul-betul. You bukan takwa malam, you takwa betul-betul. You apa dia suruh you buat, apa dia larang jangan buat, benda-benda dan apa-apa benda-benda ekstra you kena buat. Benda-benda ni dia akan bagi. Kerana rezeki dia memang banyak. Seluas-luas mana semesta alam ni rezeki dia. So apalah problem kita tu. Betul. So kalau kita tak ingat dekat dengan dia, bila kita problem baru cari dia, dia pun kata, bila pula budak ni datang. That sounds like that lah. Kata simpulan yang boleh diberikan lah. You know. Dulu tak ada tu, ada pula dia. Tak tahu ada kan. That is the kata. So to be a businessman, kena macam tu lah. Faham? So mungkin audiens kita boleh ambil pengajaran dan iktibar daripada perkongsian Datuk sebentar tadi berkenaan yang pertama dalam perniagaan ni, dia sentiasa akan ada ups and downs. Tapi yang paling penting adalah kita kena sentiasa kembali kepada ajaran agama Islam dan mengamalkan apa yang telah diajarkan. Contoh utama dia yang pertama adalah amanah. Amanah tu paling penting. Kita kena jadi orang yang boleh dipercaya. Yang kuat dulu. Yang pertama kuat.
kita kena kuat. So kalau kita tak kuat, kita tak boleh nak tempuh cabaran dan dugaan tu. Yang kedua, kita kena amanah. Betul. So amanah ni bukan senang-senang kita boleh dapat. Kita mesti bekerja keras untuk dapatkan amanah tu. Dan yang ketiga, kita kena sentiasa bertakwa dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, supaya in the end apa-apa pun kita sentiasa bersarah kepada Allah dan mendoakan agar kita sentiasa dipermudahkan segala urusan. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi menjawab soalan cepu mas saya sebentar tadi. So kita kembali kepada landasan kita yang utama, iaitu soalan yang keempat. So soalan yang keempat ini ini lebih kepada perkongsian lah tips dan rahsia kejayaan Datuk. Mungkin Datuk boleh ceritakan kepada saya dan audiens kita pada hari ini, apakah tips dan rahsia kejayaan Datuk yang Datuk boleh sharekan dan kongsikan kepada mereka semua. Silakan Datuk. Saya rasa tips saya apa yang saya cakap tadi lah. That is, you kena work hard, you mesti integrity, you mesti very strong, mesti bertakwa dan tawakal. Itu basically that principle I've been using it from daripada dulu, daripada day one. So tak ada tips lain. Tak ada tips yang I nak bagi. Kalau you boleh, yang benda ni memang ada dalam Quran, semua orang ada. Tapi I kata lah, you kena rajin, kena buat lah. Kena rajin lah buat. Kalau you malas cakap, boleh buat, tapi tak buat. Okay. Don't get me wrong. There are other people yang lebih berjaya daripada I. Okay. There are ada orang Melayu, orang Islam pun berjaya, dan ada non-Muslim pun lebih berjaya daripada I. I tak ada kata I'm the best. I'm the number one. Tetapi yang penting tu, kita bila kita berjaya tu, kita nak hati kita senang. Kita tak ada tau. Baca I selalu orang kata tidur. I balik rumah pukul 10, 11 habis kerja, I boleh letak kepala, I boleh tidur. I tak ada nightmare. I boleh bangun. So I boleh relax. I senang hati. Tak ada nak tension, tenang. Itu paling penting. Ketenangan tu lah yang paling kita important. Dapat ketenangan jiwa dan kita dapat kesihatan yang baik, kita dapat good family dan so, itu yang paling penting. So kejayaan tu bukan ukur daripada dollar and cent saja. Tengok. So I cakap I'm very happy man. I tak ada pening-pening. I cakap you lah, one incident COVID, masa COVID ni, orang bila I tengah minum kopi, tiba-tiba I dapat announcement MCO 2 hari lagi. Not tomorrow, the next day. Dia malam dia buat announcement, if you know mistake. Dia buat announcement. Mantan PM lah. Bila I tengok, oi, COVID. So orang kata, nak buat apa ni tu? Relax, kita relax lah. I know. Besok tu I boleh main golf lagi tau. Kira santai lagi, boleh main boleh, golf. Boleh relax. Boleh main golf, boleh relax apa. Besok COVID tak apalah kita. Kan? Jadi that is the thing. That means I tak ada panik, I tak reti nak panik. Dia tu memang sentiasa amalkan kesantaian dalam hidup. Jadi itu kejayaan. That is the most important thing. So bila duduk, lepas tu besok bila dah COVID, dah kena tutup, lockdown, apa kena duduk, contoh panggil 2-3 orang baru bincang what you going to do. No, everybody is lockdown. So everybody same level kita kata. So nothing to worry. Masa tu kita bincang what we want to do. Okay, how we should tackle the business. How I ada few business. So each business I can take one by one. Nak panggil orang datang. Kena bincang. Kita ada lah close door meeting. Walaupun lockdown, so orang datang. Kita bincang. So kita discuss. So tak ada, I rasa pening kepala. Macam mana nak. Pening tu ada lah. Tapi tak panic. There is no, I don't press the panic button and don't want to, I relax. Kiranya macam walaupun ada masalah, Datuk sedang memikir tapi masih tenang, masih santai. That is the most important thing. Then I tak retrench masa COVID my staff. There's nobody I retrench. You know, semua kerja dengan I. Kita tak ada yang Datuk berhenti kan? Tak ada. Itu satu kejayaan besar. So kita hanya I cakap dengan dia, okay kita potong kan. Bila I potong gaji, I kata, okay bos-bos ni gaji besar-besar ni kita potong 30%. Yang middle management kita potong 20%. Yang bawah 10%. Yang very low pay, yang minimum kita dapat 1,000 plus 2,000, below 2,000, I can remember the figure dah. Maksudnya tak potong. Sebab I kata, kalau dia, my reason, dia nak beli Gardenia, yang gaji rendah pun beli the same price, yang gaji mahal pun beli the same price. You want to buy Gardenia, contoh lah. Nak beli roti kan, same price. So, you all kena sacrifice yang besar-besar ni kena beri.
I bukan blanket kata semua orang 10% no, it's not fair kata. That is not fair. So bila kita rumuskan tu, okay, this is how we will do it. Dan kata dulu selalu beli Starbucks. Saya kata lah, bukanlah I nak so, I don't mention Starbucks. Kalau dulu beli minum kopi mahal tu, sekarang belilah kopi Cina RM2.5, RM1.5. That is the concept. I kata kita kena cut. Everybody must do that. So everybody, and we keep all our stuff. So we keep, alhamdulillah, we keep the stuff. Walaupun masa tu kita kais pagi mana sebulan punya apa aktiviti mana tabung mana ada semua kita pecahkan, make sure all the stuff kita keep. Dan bila buka kita niaga sikit, lepas tu dapat kita simpan betul. So what I'm saying is that kejayaan I tu, I rasa when I see my staff is with me, to that is happy. I'm not the best. Prinsipnya I kata I'm not saying that I'm the most richest man, tak ada. Orang pun tak tahu. I mean, hanya bila I dah ada hotel ni baru orang kenal siapa I. Kata tidak, dulu I lagi relax, orang tak kenal. Sebab I ada hotel dia orang kenal I. Kata tidak, tak perlu kenal I. Okay. So mungkin kat sini kita boleh dapat 3 perkara saya kira sepanjang mendengarkan Datuk punya perkongsian tadi. Yang pertama, kita kalau ada masalah, kita kena tenang. Sebab kalau kita gelabah ataupun kita kusut kepala, kita tak akan dapat mengeluarkan satu idea yang benas untuk selesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu bijaksana dalam menghandle situasi. Sebab apabila kita dengar Datuk bercerita tadi, dia membuat keputusan untuk kalau grup yang tinggi-tinggi ni kita potong 30%, yang lain-lain yang 20% dan 10% sebagainya. Itu menunjukkan kebijaksanaan bahawa macam mana untuk kita rancang satu persatu untuk kita selesaikan masalah kita. Dan yang ketiga ni paling penting, sebagai seorang bos ataupun sebagai seorang majikan, kita kena sentiasa fikirkan kemaslahatan anak-anak buah kita. Jadi dengan itu kita dapat memastikan bahawa kalau kita lihat tadi kejayaan besar sebenarnya dalam masa COVID-19, Datuk berjaya kekalkan semua staf tanpa perlu berhentikan sesiapa. Itu sebenarnya adalah satu kejayaan yang sangat besar lah di waktu COVID-19 dahulu. Jadi saya kira ini adalah 3 aspek ini boleh kita amalkan sama. So back to idea ni datang bukan daripada kita. Itu I kata 4 prinsip tu you mesti ada. Betul. Allah akan bagi you idea. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Kan? Kita nak fikir sini tak mampu, tapi dia akan bagi kita macam mana. Dia akan kadang kita duduk temen dia akan bagi kita okay, like this idea. So benda ni kita kena, sebab tu I kata kita tak boleh berpisah dengan dia. Kita kena sentiasa bersama Allah, communicate dengan dia. Banyak berdoa, banyak beribadah. Yes. Dan terima kasih kepada Datuk untuk soalan keempat tadi. Dan saya kira kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Dan soalan ini lebih kepada kesimpulan sahaja. Mungkin Datuk boleh sharekan harapan Datuk kepada semua audiens kita. Audiens kita pun kebanyakannya mahasiswa UiTM. Mungkin Datuk boleh sharekan harapan kepada mereka untuk terus mencari ilmu pengetahuan dan juga untuk berusaha untuk bekerja keras untuk mencapai kejayaan di masa akan datang. Silakan Datuk. Okay, I think UiTM ni masa ditubuhkan dulu, dia nakkan anak-anak Melayu kita bekerja di pihak swasta. Dia bukan nak kerja di pihak kerajaan. Kerana kerajaan banyak IPT, FTA dan kebanyakan biasa. So jadi bila kita dah bekerja, banyak, I think kebanyakan daripada private sector ni, budak-budak Melayu kebanyakannya adalah graduate UiTM. I think it's high time that we must go to the next level. Rather than become an employee, we should become an employer. So kalau kita become an employer, so kita boleh membuka, jadi alumni UiTM ni akan lebih terselah. Mana we can become employer. You can become employer. Ramai lagi kita boleh employ lagi budak-budak. Kita boleh jadi orang yang memberi kerja pekerjaan. So to become employer is the most important. So I sarankan dan I'm not saying it's easy. Kalau kita buka, ada orang kata 9 daripada 10 if I'm not mistaken. Kekayaan daripada peniaga. Tapi ingat 9 daripada 10 yang peniaga pun bankrupt juga. This is not easy. Tapi kita boleh buat. So kalau kita ramai jadi employer, so economic cake tu yang di negara kita akan dapat mengasai dan kita akan dapat boleh share dengan ramai orang. So jadi it's something that I see that the most important thing kalau pelajar punya graduate ataupun yang mahasiswa become an employer.
Tak kisah you employ 10 orang ke 3 orang ke, tapi it start small and you grow. Itu bukan kita boleh tiba-tiba jadi big businessman, tapi kita jadi bila slow kita buka dan kita jadi. Dan tetapi you ingat tau, you employ orang kerja dengan you bagi nafkah pada isteri dia, you bagi nafkah anak-anak dia. Itu satu fardu kifayah yang paling besar. Betul. Sambil-sambil kita kata bekerja sambil-sambil kita pun memberi manfaat. Dan that is the most important thing. Jadi manfaat ni untuk lagi ramai orang anak-anak Melayu, anak Islam akan nikmati. Kerana kita tidak boleh harapkan kerajaan saja. Kita tak boleh harapkan untuk anak-anak Melayu kita bekerja di JLC saja. So benda-benda ni kita kena make it happen. Kalau you, my advice, become an employer. It's not easy, but it can be done. Yes. I think that's a clear statement lah pada kita punya audience pada hari ni. So bekerja keras lah untuk